Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bisambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bizambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bizambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita bersiaran. Setelah 2 hari saya tangguhkan untuk munajat umat. Jadi malam ni kok mana pun saya kena buat juga insya-Allah, kerana padanya itu ada hajat. Pada hajat tadi di TT ada kata apa amalan ustaz, mimpi bumuh siam. Allahu akbar. Apa pun amalannya inilah dia munajat umat ni. Saya bawakan kepada anda biqiraati suratul Fatihah. Sekarang ambil air buat ruqyah sekarang ni. Air yang kena ada, air sediakan air. Dan sekarang ni pun saya tengah uruskan ruqyah. Ada jemaah daripada Singapura ni datang hajat untuk beruqyah ni. Berapa 5 orang datang. Tadi pun sebelum petang tadi pun saya ada ruqyah juga di Kelang. Dan AB ada, buka AB. Dan dengan biqiraati suratul Fatihah insya-Allah saya yakinlah, bacalah dengan yakinlah dengan Allah fi kulli hajat dengan baca suratul Fatihah 7 qiraat 14 riwayat ni fi kulli hajat insya-Allah. Jadi insya-Allah sediakan air ruqyah yang bagi yang dah ada insya-Allah, dan kita niatkan sungguh-sungguh dengan bacaan Al-Fatihah ini. Allah akan selesaikan bagi segala permasalahan, bagi segala isu-isu yang terkumpul, isu-isu yang ditimpakan, yang mana perlu pada penyelesaian. InsyaAllah Allah akan bantu jemaah sekalian. Yang penting kita baca dengan yakin, bacalah dengan penuh keyakinan, kesungguhan insya-Allah. Moga Allah Subhanahu taala bantu selesaikan seluruh permasalahan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Khair.
Jadi suka saya terangkan, saya terus kepada untuk bacaan ruqyah, bacaan munajat umat. Baik, saya nak terangkan. Baik, yang pertama, bila kita beramal dengan Al-Fatihah, Al-Quran, pertama sekali syarat kita beramal dengan Fatihah ataupun dengan ayat Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab tiada keraguan. Kita sedang diuji penyakit. Kita dalam diuji apa saja bentuk ujian dalam bentuk sakit. Ingat, ujian bukan hanya pada sakit, ujian pada perkara yang baik dan buruk, bisyari wal khair, keburukan dan kebaikan. Dua-dua ni ujian. Baik, saya fokuskan kepada ujian yang sakit sebab ramai faham tentang ujian sakit. Baik, ujian sakit ini mas sekalian, pertama dia akan mengganggu kita punya keyakinan. Jaga. Sebab bila kita nak beramal, tak ada amalan yang paling tinggi sekali melainkan dengan Al-Quran, dengan ayat Quran. Dan amalan yang dibawakan Al-Fatihah ni jemaah sekalian, saya nak bagi tahulah. Boleh rujuk dalam surah Toha 131. Toha 131, surah Al-Hijr ayat 87-88. Allah SWT menisbahkan, menyatakan bahawasanya anugerah Al-Fatihah 7 ayat yang lebih baik daripada apa yang dunia ada pada dunia ni. Kita tengok dunia kan, ikut kan, contoh ikut kan. Apabila kita boleh beramal dengan Fatihah, memang kita dah baca Fatihah, tapi bacaan Al-Fatihah yang dibaca ini, Allah Ta'ala takdirkan saya dapat pada guru Datuk Salahuddin Omar Qari, kemudian sanad, silsilah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kalau nak dibayar dunia ni, Imas Dian, tak terbayar. Tak terbayar. Memang kita belajar tadabbur Quran, kita belajar tentang Quran. Tapi kena ingat, kalau kita tak nampak Fatihah tu ibu dia, Al-Fatihah itu adalah kunci dia, dan kita tak boleh rasa Fatihah itu adalah amalan yang besar, kerana Al-Fatihah ini adalah satu anugerah Allah SWT yang kita boleh rujuk dalam surah Al-Hijr ayat 87-88, yang mana kurniaan lebih besar daripada dunia dan sisi-sisinya. Kalau kita baca Fatihah tapi tak rasa anugerah itu, maka kita, kalau kita tadabbur 30 juz Al-Quran pun, bermaksud kita tak melengkapi, kerana Al-Fatihah adalah surah yang melengkapi semua. Bagaimana nak melengkapi? Kita dah dapat Fatihah pun rasa biasa, dah dapat ikut munajat umat 7 qiraat pun rasa biasa. Kadang-kadang tak rasa, adanya setengah tu rasa tak ada ertinya pula. Walhal Fatihah ni anugerah besar. Saya selalu ulang perkara ini agar faham, appreciate, hargainya. Sesuatu benda yang sangat bernilai, kita kena pandai untuk menghargainya. Dia bukan semudah itu, mas sekalian. Carilah mana-mana, pergilah untuk bikiratim, untuk beramal dengan Fatihah. Ada orang salah faham dia saya cakap macam ni, saya selalu cerita pasal kelebihan. Walhal kita nak bagi tahu, memang kelebihannya pun Al-Fatihah ni dah tak boleh nak didakwa-dakwi dah. Kalau dalam solat baca 30 juzuk tapi tak baca Fatihah, tak sah solat. 30 juzuk tak lengkap 30 juzuk, surah Fatihah tak baca. Tapi kalau baca Al-Fatihah saja, sah solat. Baca 29 juzuk, baca 113 surah, except kecuali surah Fatihah, tak selesai, tak terangkat, tak selesai solat tu. Tapi baca Fatihah je. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, rakaat keempat Fatihah. Fatihah tak baca surah. Surah tu sunat, Fatihah tu wajib. Sah. Jadi kalau nak dibayar kan, kalau isu-isu pembayaran lah, duit ke, memang tak terbayar. Saya pun tak terbayar. Kalau saya nak bagi guru saya, Datuk Salahuddin Omar Qari pun saya tak terbayar. Dan saya harap Allah ganjarkan pahala sebaik-baik untuk tuan guru saya. Saya menumpang beliau. Beliau mengijazahkan dan saya hanya panjang-panjangkan kepada para jemaah. Itu pun dibaca secara terbuka. Kalau tidak dibaca, tutup. Sebab kita tak ada masa. Okay, jadi jemaah yang mulia Ta'ala, tolong ambil amalan Fatihah ni. Walaupun saya tak boleh nak ijazahkan kerana ijazah tu datang pada guru saya. Tolong ambil bacaan Fatihah ni sungguh-sungguh. Dan bacaan ni dibaca dengan bersanad mas sekalian. Jadi mana-mana ada isu-isu gangguan ke apa ke, jangan ditanya lagi. Memang banyak amalan lain. Boleh beramal lain, cara-cara lain. Silakan. Tapi saya nak bagi tahu, yakinlah dengan amalan, dengan Fatihah ni. Beramallah dengan yakin. Yakinlah Allah Ta'ala bukakan Fatihah. Inna fatahna laka fatham mubina.
Allah akan buka jalan. Memanglah sekarang ni Allah uji penyakit, sakit, kita risau. Kita resah. Tapi jemaah sekalian, kerisauan itu adalah perkara yang Allah datangkan, Allah boleh hilangkan. Jadi dengan kita yakin dengan bacaan surah Al-Fatihah ini, maka ia perkara tidak perlu didakwa-dakwi, dan ia satu anugerah besar. Memang tak terbayar, jemaah sekalian. Memang tak terbayar. Sebab tu saya insya-Allah selagi Allah bagi tenaga ni, hayat di kandung badan ni, kita akan buat live untuk munajat umat. Bukan soal bayaran. Saya berkata benda ni bernilai besar tanpa perlu ada yang membayarnya. Tak payah. Kerana ia sangat bernilai. Tapi siapa yang nak menghargainya, silakan. Sebab tak ada nilai dunia yang boleh membayarnya. Saya merasainya. Jadi saya harap jemaah sekalian dapat juga merasainya. Bersama-sama merasainya juga. Sebab yang dapat pada amalan tu, saya harap insya-Allah amalan Fatihah yang dibacakan pada setiap malam ni, dua hari saya tunda ni kerana sekarang saya ada final exam jemaah sekalian. Tadi pun saya daripada Kuala Kangsar. Saya ada urusan 2 hari berturut-turut ni. Besok insya-Allah talaki kita ada macam biasa. Talaki kita ada macam biasa, insya-Allah kita mula pukul 10. Kita mula pukul 10 pagi insya-Allah. Jadi mana-mana yang ada gangguan atau yang tak ada gangguan ke, jadikan amalan Fatihah ni biar sebati dalam diri, biar mengalir dalam setiap inci darah daging kita ini, biar dia mengalir dan dia sebati dalam diri kita insya-Allah. Baik jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan, kita mulakan dengan selawat syifa dulu. Selawat syifa 7 kali, dan kita sama-sama teruskan dengan bacaan bikiratil suratul Fatihah insya-Allah khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. InsyaAllah kita teruskan dengan bacaan suratul Fatihah. Tadi ada yang tanya niat untuk ruqyah diri sendiri. Ya, memang boleh. Diri dan keluarga. Niatkan air yang dibuat tu ruqyah untuk diri dan keluarga. Yang sakit disembuhkan, yang sihat terus dikuatkan. InsyaAllah. Fi kulli hajat. Bacalah dengan yakin. Syarat zalikal kitabul la raiba fi. Baca dengan yakin. Dan letakkan di tempat yang setinggi-tingginya keyakinan itu. Jangan kita anggap bacaan tu dengan bacaan biasa. Kerana Al-Fatihah dan dua surah Fatihah dan Al-Baqarah, dua ayat akhir yang diturunkan oleh Allah SWT itu 7 petala langit terbuka, pintu langit terbuka. Yakinlah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب. Semua jemaahnya daripada malam ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, segala permasalahan dunia dan akhirat kami ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan ya Allah, yang susah kau senangkan, rezeki yang sempit dilapangkan, segera tutup dibukakan ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan umat Islam seluruh dunia ya Allah, khususan ya Allah di Palestin, di Gaza ya Allah, bebaskan Baitul Maqdis ya Allah. Bebaskan ya Allah, beri kekuatan umat Islam seluruh dunia ya Allah, kemenangan ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين يا حي وقيوم برحمتك أستغيث يا الله يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, sudah jemaah yang Allah Ta'ala, insyaAllah selesai sudah munajat umat bikirati suratul Fatihah. Tawassul, itu nama tawassul, berwasilahkan kalam Allah Al-Quran untuk kita panjatkan hajat, hajat pada Allah yang maha menjadikan. Bikiratul Fatihah, insyaAllah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, antara tanda suatu amalan itu dan pertolongan Allah itu dikabulkan adalah Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita ruang, Allah berikan kita peluang, tenaga, masa untuk beramal dengannya. Cara untuk selesaikan masalah itu, Allah mudahkan kita untuk meminta kepadanya, tanpa hati jemu, tanpa hati malas, tanpa hati rasa putus asa, ya. InsyaAllah, mudah-mudahan jemaah sekalian. Dan yakinlah setiap perkara yang berlaku di dunia ini semuanya ada ending dia. Yakinlah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Sudah tentu akhirannya bila bersama dengan Allah, akhiran yang baik. Tadi saya nak kongsi sebelum saya tutup jemaah sekalian, besok kita ada talaki, insya-Allah jemput hadir semua yang berkelapangan atau lapangkan masa untuk talaki sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah, insya-Allah. Baik, sebelum saya tutup, tadi seorang jemaah kita, jemaah yang orang kata apa, yang sulung, yang ulung kalinya non muslim India datang. Dia pun letakkan ubat ni, kita insya-Allah rahmatan lil alamin, Allah boleh sembuhkan siapa saja. Cuma ceritanya saya tak pernah dengar lagi cerita ni. Tadi diceritakan, saya rasa malu. Saya yang malu dengar orang Islam, tapi dia ada masalah lah, orang perempuan, dia berjiran, perlakukan orang bukan Islam, orang India. Dia berjiran, biasa dengar cerita orang, cerita Rasulullah dulu cerita lah, betul, orang cerita jiran bukan Islam duk perkena orang Islam, betul tak? Kali ni orang Islam duk perkena orang bukan Islam. Ya Rabbi, saya dengar semangat, tarik nafas saya. Dan yang lebih dahsyat lagi ceritanya, dia ialah yang jiran ni muda, umur 29, dan ada isu lah, dia ada 4 orang anak, dan anak dia 4 orang kecil lagi ni, ada ketikanya si Fulanah tadi ni, jiran dia yang India ni, bagi makan. Ketika mak dia keluar, rumah tu tak ada makan. Jadi dia tolong tengokkan, suapkan, masak, bagi makan suap. Tapi dia letakkan selipar dia, rumah dia, rumah dia apartmen ujung. Ada ujung, dia nak pergi ke rumah dia kena lalu rumah jiran ni. Dia letaklah selipar kat situ, dia letakkanlah halangan, dia kena cross macam itu. Sampai dia tunjuk macam ni. Saya cakap, Masya Allah. Tapi Allah Akbar. Ni buat cakap ni. Umilin. Ada muslimah tengok kuliah Ustaz, sahabat saya tengok mata Ustaz. Apa hal tengok mata saya? Ini hati tak betul. Siapa niat tak betul lah tu. Orang nak dengar kuliah jangan tengok mukanya, tengok mata. Apa hal lemah sangat iman. Saya cakap terang. Saya pelik ada orang nasihat macam tu. Tahulah. Kan? Patutnya mata tu jaga pandangan dunia, jangan duk suka sangat dengan dunia. Tengok mata tu, muka lemah sangat iman. Sampai nak tengok sampai hilang. Saya tengah cerita tentang Allah, cerita tentang tauhid, boleh sampai lupa ke? Ni yang kata nak marah ni. Pelik saya. Kita cerita bukan cerita sabarlah perempuan ya, kita ni bukannya meraya-rayu kita cerita. Kita cerita tengah berubat, kita cerita tentang ini. Lagi dia kata jangan tengok muka ustaz, apa hal? Saya marah betul orang cakap macam tu, teruk sangat. Minta maaf.
Saya buat benda ni memang nak kena. Teruk sangat ke? Sampai lemah sangat ke iman tu? Cerita pasal apa? Lainlah kalau tengah berborak-borak dan dekat titi tu ke kan, tengah apa ke nyanyi tu lain lah. Kalau cerita pun cakap dengan lemah lembut. Yang ini kita dengar tegas. Allah. Jangan pandang serong pada ustaz. Ya, satu pandang serong. Satu yang menengok tu. Yang bagi nasihat, jangan tengok muka, jangan tengok mata. Saya nak kata balik. Yang tengok tu tengok apa? Tak dengar ke? Tak tengok pengajian ni apa? Orang cerita pasal Allah pun boleh lupa. Dia ada gangguan agaknya ustaz. Tak nak bagi tu berapa kali saya dengar dah benda-benda macam ni. Tinggal lagi tadi Milin cerita kan. Baik, saya ya Imah tahu. Sekarang nak cerita. Benda ni penting sebab benda ni berkisah banyak kali saya dengar. Pakai air tadi Puan Salmi Saleh boleh. Air tadi tu niatkan ambil letak dalam spray, sembuh, jadikan sebagai semburan untuk rumah dan untuk binatang. Boleh. Saya buat kat kucing saya pun buat. Adik saya buat dengan kucing pun. Kita panggil apa? Allah. Lupa nama kucing ke rumah mak saya. Bengkak kaki. Bengkak kaki balik bengkak sebelah. Sapu air Fatihah. InsyaAllah. Kecut balik. Baik India tadi. Jadi ceritanya jiran dia tu orang Islam. Walaupun Islam tu ada masalah tapi alhamdulillah dia cerita kat saya. Saya cakap saya on behalf saya rasa malu lah. Saya cakap tapi it's not good lah. Saya cakap dia cakap kalau dia report dia akan kena tangkap. Anak dia tinggal apa orang kesian. Tapi apa yang saya tengah tadi, bayangkan. Inilah poin yang saya cakap. Macam mana kita orang Islam memang sekalian. Satunya hal kita lah. Kita Allah Ta'ala boleh buat orang bukan Islam punya sabar dengan orang Islam. Kalau kita orang Islam tak ada sifat macam tu, malu lah. Saya kata malu lah tadi. Allah. Malu lah. Malu sama sekalian. Sebaik dia tak nasihatkan. Jiran tu cakap, I don't say anything. Just I go back, go work and go back. Dia masuk rumah katanya. Okey lah. Nasib baik. Alhamdulillah. Dia tak buat cerita. This is like kind of Muslim. Dia tak ada question. Mana Allah datang. That's why kebaikan dia. Allah mudah-mudahan Allah bagi dia kebaikan juga. Allah bagi petunjuk hidayah. Datang. Daripada ada masalah. Dari Singapura datang. Untuk ubat. Allah izinkan dia untuk mendapat ubat dengan Al-Fatihah. Tengok. Kebaikan. Kebaikan dia tak pilih siapa sebenarnya. Milik Allah. Kebaikan milik Allah. Allah datangkan kebaikan pada orang India yang bersabar dengan orang Islam. Jadi poin kat sini, kita kena jaga attitude kita. Kita kena lebih sabar daripada orang bukan Islam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama kucing. Boleh ingat nama Bambam. Panggil nama Bambam. Besar. Besar. Besar dah bengkak. Sebelah bengkak itu pergi balik. Jadi adik saya bagi. Boleh kasih air untuk rumah saya? Boleh. Okey, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Jemaah sekalian, itu saja untuk malam ni. Semoga Allah bagi hidayah kepada saudara. Ya betul. Allah bagi hidayah, petunjuk. InsyaAllah. Baik. Itu saja. Mudah-mudahan kita terus beramal dengan yakin. Yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Tinggal lagi kita ni nak rasa dekat atau jauh. Jangan rasa jauh kerana masalah kita. Allah sedang sedekat dengan kita. Allah hanya menjadikannya na'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jangan sampai masalah kita menghijab diri kita jauh daripada Allah. Padahal Allah dekat dengan kita. Masalah tu yang sebenarnya jauh. Tapi kerana kita duk rasa dia duk mengawal kita, akhirnya Allah yang jauh. Jadi tolong kita jaga, kita dekatkan, insyaAllah. Umi Liazara, tak apa. Saya
on behalf lah kawan. Saya juga sebab ramai je ada beberapa perkara juga saya dengar tadi, pandangan-pandangan ni. Saya nak remind, jaga pandangan ni. Surah Taha 131 ada larangan memandang dunia. Orang perempuan paling banyak kata jangan pandang ustaz. Tengok barang-barang dunia, oh suka. Oh so cantiknya, oh bestnya, oh seronoknya. Tengok makanan, kecoh liu. Tengok design, suka. Walau itu larangan. Larangan melihat dunia dengan kecintaan, keseronokan. Itu lagi bahaya panahan sihir dia. Ini tengok orang mengaji, mengajar tentang tauhid, tentang Allah. Lain pula perginya. Nak nasihat-nasihat. Minta maaf nak nasihat orang. Nasihat biar bertempat. Memanglah betul nak nasihat, tapi biar bertempat. Nasihat tu. Nasihat tu biar bertempat. Melainkan kalau kata-kata itu saja dilontarkan disebabkan oleh ada rumor-rumor, fitnah-fitnah yang cuba ditaburkan. Tu jawab dengan Allah ni. Sebab ni ilmu. Ilmu tentang untuk apa orang kata apa, saya nak bagi tahu tentang yang memandang tadi. Ini nak bagi tahu ialah benda ni serius. Benda bukan garang ni, tegas. Dia nak bagi tahu benda-benda yang tak boleh tengok ni, yang kena sampuk lah. Yang kena sampuk lah. Ada satu kali tu jemaah juga pada Singapura kena rawat. Dia sampuk, dia tak boleh tengok muka. Dia macam ini tangan lah, takut. Ada yang sakit kena rawat pun sama juga. Tak boleh tengok, kena sampuk lah tu. Kena sampuk. Saya tak boleh tengok. Yang tak boleh tengok ni yang kena sampuk lah. Kalau boleh tengok tu, maknanya bersih. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak boleh tengok tu maknanya ada something lah tu. Itu lah cerita. Nak beritahu. Orang suruh tengok dengar. Bukan suruh tengok dengan kagum. Ini kisah benar. Kisah benar. Ini bukan kisah main-main. Memang dia tengok ubat, baca, memang tak boleh tengok mata, tak boleh tengok muka. Tunduk dia macam itu. Jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Wallahu alam, tu saja, jumpa besok. InsyaAllah besok ada keluar subuh. Kita jumpa keluar subuh dulu. Saya buatlah nanti. Dan kita jumpa di talaki dan munajat umat sekali insyaAllah di majlis talaki besok. Wallahu alam. Mohon maaf pada saya, tak kekurangan, tak kasar kata, tak kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal a'udzu innal insana fi khusr illa alladziina tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.